Malam terakhir PRAMLE iaitu, sebelum kematiannya, tahukah anda menurut cerita dari sumber kawan rapatnya iaitu, Aziz Sattar, pada 28 Mei 1973. Kira-kira, jam 9 malam, P. Ramlee sedang duduk termenung di satu sudut di rumahnya, seolah-olah beliau sedang berfikir sesuatu, tiba-tiba beliau bangun dan terus menuju ke telefon, lalu mendial nombor telefon seseorang. Boleh kita jumpa malam ini di studio saya, kerana saya ingin berbincang dengan saudara mengenai skrip filem Azizah yang saudara tulis itu, namun disebabkan ada perkara yang belum selesai, individu itu tidak dapat bertemu dengan P. Ramlee pada malam itu dan meminta untuk bertemu dengan P. Ramlee pada keesokan harinya. P. Ramlee juga bersetuju. Sebelum mengakhiri perbualan mereka sempat P. Ramlee menyanyikan sebuah lagu Azizah buat temannya itu. Untuk pengetahuan anda, Azizah merupakan lagu pertama yang dicipta oleh P. Ramlee sejak di Pulau Pinang lagi. Sebenarnya lagu itu sangat dekat dengan sejarah hidup P. Ramlee, maka dengan itu P. Ramlee bercadang untuk meriwayatkan lagu Azizah di layar perak. Pada waktu petang, dalam jam 5.30, individu itu telah menelefon rumah P. Ramlee. Kali ini bukan panggilan suara dari P. Ramlee, tetapi suara dari Saloma, yang memaklumkan bahawa P. Ramlee telah meninggal dunia. Oh, Abang Aziz, Abang Ramlee sudah tiada. Apabila mendengar sahaja perkhabaran itu, Aziz terus jadi bingung seolah-olah tidak percaya kerana baru semalam, bercakap dengan P. Ramlee melalui telefon dan berbincang mengenai skrip filem Azizah, ternyata Tuhan lebih menyayangi beliau. Begitulah catatan dari Aziz Sattar mengenai panggilan terakhir dan wasiat P. Ramlee mengenai filem Azizah. Untuk rekod, pelakon legenda Aziz Sattar pernah terlibat dalam beberapa buah filem arahan P. Ramlee. Sebelum itu, mari kita mengimbas kembali mengenai latar belakang P. Ramlee atau nama sebenarnya, Teuku Zakaria Teuku Nyak Putih, atau lebih dikenali sebagai P. Ramlee, merupakan seorang penyanyi, pelakon, pengarah, pemuzik dan penulis lagu Malaysia. Beliau dianugerahkan Seniman Agung Negara kerana jasanya yang amat besar dalam industri filem dan muzik dan hasil karya sastranya. Beliau menerima pelbagai anugerah dan penghargaan sepanjang kerjayanya, memperoleh beberapa kemenangan dari pelbagai badan pemberi anugerah. Sepanjang hayatnya, beliau telah berlakon dalam 200 buah filem, 80 daripadanya ialah arahannya sendiri. Beliau juga mengarang 1000 lagu dan menyanyikan hampir 500 daripadanya. Air Mata di Kuala Lumpur, yang merupakan lagu terakhir yang dirakamkannya sebelum kematiannya. Ketika beliau bersekolah di Japanese Navy School, beliau pernah menjadi ketua dalam satu batalion seramai 150 orang. Semasa perang, P. Ramlee mempelajari asas musik dan menyanyikan lagu Jepun. Sebaik sahaja perang tamat, beliau mengambil pelajaran musik yang membolehkannya membaca notasi. Beliau berlatih bermain muzik bersama pancaragam Sinaran Bintang Sore. Seterusnya, beliau menyertai Orkes Teruna Sekampung sebagai pemain biola, penyanyi dan pencipta lagu. Pada tahun 1947, beliau berjaya mendapat tempat pertama sebagai bintang penyanyi utama Malaya. Dalam tahun 1948, B.S. Rajhans, pengarah yang bekerja untuk Shaw Brothers, mengesan bakat P. Ramlee semasa mengadakan persembahan di Persembahan Keroncong di Pulau Pinang. Setahun kemudian, iaitu pada 1949, Rajhans kemudian menjemput P. Ramlee untuk menyertai Malay Film Productions, MFP, sebagai penyanyi latar. P. Ramlee bekerja di bawah arahan pengarah filem India, Fanny Majmuda. P. Ramlee berlakon di samping Saadiah dan Ahmad Mahmud dalam filem Hang Tuah, yang berdasarkan dari kisah legenda Hang Tuah, ditayangkan pada 28 Januari 1956. Ia menjadi filem Melayu pertama yang difilemkan dalam format warna Isman Cholo. P. Ramlee juga paling menyerlah dalam komedi. Ini terbukti apabila beliau mengarahkan siri filem Bujang Lapuk yang dibintangi oleh beliau sendiri bersama S. Syamsuddin dan Aziz Sattar. Filem itu di antara filem komedi beliau yang paling disukai kerana ia berkonsepkan tema kesedaran sosial. Kejayaan Bujang Lapuk turut membawa kepada 3 filem susulannya, Alibaba Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk dan Seniman Bujang Lapuk.
pada tahun 1962, beliau mendapat ilham daripada kebahagiaannya bersama isterinya, Saloma, dengan mengarahkan filem Ibu Mertuaku di mana P. Ramlee turut menulis skrip. Dengan melakonkan watak sebagai Kasim Slamet, beliau kemudian mengarahkan, menulis dan membintangi 2 filem dalam tahun 1964, Madu 3 dan 3 Abdul, yang menjadi filem terakhirnya bersama Shah Brothers. Sebelum berpindah, filem terakhir beliau ialah Lakmana Durrani 1972, yang merupakan filem terakhirnya bersama Studio Merdeka, manakala lagu dan lirik terakhirnya ialah Air Mata di Kuala Lumpur yang dinyanyikan oleh isterinya Puan Sri Saloma selepas kematiannya. P. Ramlee telah berkahwin sebanyak 3 kali. Kali pertama beliau berkahwin dengan Junaidah Haris pada 17 September 1947, tetapi perkahwinan mereka menemui kegagalan pada 17 Oktober 1953. Perkahwinan kedua beliau ialah dengan Nur Orizan Muhammad Nur pada 6 Februari 1955, yang merupakan seorang kerabat diraja bagi negeri Perak. Kali terakhir ialah dengan Saloma pada 21 November 1961, dalam satu majlis yang sangat sederhana bersama rakan-rakan terdekatnya. P. Ramlee mempunyai ramai anak yang dijaga beliau, dan tetapi hanya 2 orang sahaja yang merupakan anak kandungnya hasil perkahwinan beliau dengan Junaidah. P. Ramlee telah kembali ke rahmatullah pada pagi Selasa, 29 Mei 1973 pada usia 44 tahun, akibat sakit jantung, semasa mahu tiba di Hospital Kuala Lumpur dan jenazahnya dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Antara yang hadir memberi penghormatan terakhir kepadanya ialah bekas Perdana Menteri Abdul Razak Hussein yang menyifatkan pemergian P. Ramlee sebagai satu kehilangan seorang tokoh seni yang ulung yang suka dicari ganti. Turut hadir ialah Aziz Sattar, S. Sudarmaji dan M. Amin, dan ramai lagi tokoh yang hadir pada 15 Ogos 1973, iaitu hampir 3 bulan selepas kematiannya. Sebuah pawagam yang dinamakan sempenanya, yang diberi nama Pawagam P. Ramlee, telah dibuka secara rasmi dan beroperasi di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada 22 Mac 1986, bersempena dengan ulang tahun kelahirannya yang ke-57, kediaman terakhir beliau di Jalan Dedap, setapak telah diubah suai dan dijadikan sebagai pustaka-pustaka peringatan P. Ramlee, telah dibuka kepada umum secara rasmi. Sesungguhnya Allahyarham P. Ramlee telah meninggalkan jasa baktinya dalam sejarah perkembangan filem di negara ini, dan para pemimpin-pemimpin negara, rakan seperjuangannya, serta peminatnya menganggap pemergian Allahyarham satu kehilangan tokoh kebudayaan Melayu yang agung dan sukar dicari ganti.